Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ith wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma srif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan liulil albab ya sami'al du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah kita akan mula sedikit daripada pengajian kita yang barulah. Setelah daripada kita khitamkan kitab Ar-Raddu 'ala az-Zanadiqati wal Jahmiyah bagi Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullahu taala pada semalam. Kita duk mengaji malam-malam tu habis dah lah. Cuma apabila sudah daripada kita kerja, kita kena sambung kerja pula. Itu hidup dunia. Nampak tu? Apabila kita sudah daripada pekerjaan, maka hendaklah kita menetap kerja baru pula. Malam ni insya-Allah taala kita akan mula muqaddimah. Gapo-gapo ni ya kita kena ada muqaddimah. Kalau bahasa Arab panggil tawti'ah, pembukaan. Bagi kita sebagai umat Islam, sakut paut dengan kitab yang kita nak baca ni munasabahnya, iaitu kitab Khalqu Af'alil Ibad, kitab bagi Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kenapakah kita pilihnya kitab ni?
Kitab ni iaitu kitab hak kita duk tunjuk sama-sama dah lah ni kitab ni. Kitab nama Khalqu Af'alil Ibad bagi Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kerana kitab ni ada kepentingan dengan seorang Islam yang dia mengaku kata dia tu orang Muslim. Dan kitab ni naknya kemukakan, hendak mengkemukakan kepada umat Islam pegangan tokoh-tokoh ulama mu'tabarin di dalam agama Islam kita ni, pegangan mereka macam mana. Kita siqah kepada Imam Bukhari tentang dia itu bawa datang hadis Nabi kepada kita. Inilah kitab yang kita nak baca ni, adalah kitab yang Imam Bukhari buat kesimpulan tentang pegangan tokoh-tokoh ulama muslimin. Tokoh ulama muslimin ni siapa? Mula daripada dia sendiri dan guru-guru dia sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni adalah kitab yang kedua lepas daripada kitab Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqati wal Jahmiyah. Kerana Imam Ahmad guru bagi Imam Al-Bukhari. Bukhari anak murid bagi Imam Ahmad ibn Hanbal. Akidah ni mai kita nak tengok, nak baca, nak mengaji, nak hurai di Fatani khusus dan di Nusantara dengan cara umumnya. Apakah dia pegangan tokoh-tokoh alim ulama kita yang berjaksa dalam agama kita, supaya kita tak tertinggal daripada pegangan mereka, cara mereka beriman, cara mereka faham Islam, cara mereka mempertahankan, memperjuangkan akan lambang, nak akaknya lambang Islam tentang masalah pegangan macam mana, bagaimana. Ini dia kitab yang kita akan baca dan akan syarah. Cuma malam ni kita sekarang ni duduk pilih kitab cetak ke mana kah kita nak buat jadi sebagai mukarrah. Ada depan ni ada 2 3 4 cetak ke, ada 2 3 4 cetakan. InsyaAllah lah kita akan pilih cetakan yang sesuai bagi kita orang nak mengaji ni, cetakan yang tak ada jadi berat sangat, besar sangat, dan cetakan yang kita boleh dhabitkan di tepi. Umpama cetakan Maktabah Al-Ilm. Maktabah Al-Ilm ni cuba kita cek tengok insya-Allah taala, iaitu cetak ke bil Qahirah, di Qahirah. Saya ni ada cetakan ni kita nak tengoklah, ada cetakan Maktabah At-Turath Al-Islami. Masri juga. Orang Mesir juga. Mana kata cetakkan di Mesir juga. Ning Maktabah At-Turas Al-Islami. Turas Al-Islami. Ada cetakan, agak kata cetakan yang sempurna lah kita kata. Iaitu cetakan Maktabah Dar Al-Hijaz. Dar Al-Hijaz di Makkah Al-Mukarramah. Cetakan ni diperiksa dan dirasah buat kajian oleh Syekh Fah Ibn Sulaiman. Fah Ibn Sulaiman. Cetakan ni agak kata cetakan yang sempurna, tebal duk begini. Berapa muka semua ni? Kalau nak mengaji ni, kita ambil cetakan ni berat sikit. 900 belah. 900 sebelah helai kertas cetakan ni. Cuma cetakan ni salah kata afdalut taba'at, sebaik-baik cetakan yang ada pada zaman sekarang. InsyaAllah kita akan pilih kitab mana kau cetakan mana, nanti kita isytihar sekali lagi lah. Bi'idhnillahi ta'ala pada hisah yang lagi akan datang ke macam mana, bi'idhnillahi ta'ala kita akan tengok. Cuma sekali ni saya dengan besar hatilah, terutama pelajar semua, biarkan ada kitab. Lama mari dah kita mengaji biasanya tak ada kitab. Sekarang lah ni kita mengaji ada kitab. Kitab kita ni kalau kita milik kitab Imam Bukhari ni tak rugi ni.
kitab Imam Bukhari ni. Ini adalah anak kunci nak bukanya pintu syurga yang Nabi kita bawa pergi. Ni, anak kunci dia. Bagaimana cara fahamnya dia? Kenapa saya tak setinggal? Sebab masalah bab pegangan. Bab lain pun kita syarah banyak. Usul tafsir, usul hadis, usul lughah, usul fiqh. Berbagai-bagai ilmu yang kita telah syarah kepada anak-anak murid kan kita, dan sekarang pun kita nak syarah lagi dengan majlis khusus. Cuma kita dah ingat kata masalah bab iman tadi itu kita biar kejap sikit. Yang kedua, kerana kurang orang kecek masalah ni. Kurang. Yang ketiga, kerana kitab-kitab umpama ni dibelakangi. Sedangkan mereka yang bawa datang kepada kita ni orang duduk depan. Orang duduk depan, bukan orang duduk belakang. Umpama Ahmad ibn Hanbal, depan ke belakang? Umpama Al-Bukhari ni, depan ke belakang? Orang duduk depan, tetapi kita buat membelakangi terhadap dia. Maka amba dengan sebesar hati dan minta pohon daripada Allah Subhanahu wa taala, berikan kekuatan nak akaknya benda ni naik semula melalui majlis kita ni, dan insya-Allah daripada asatizah guru-guru kita yang ramai lagi dalam Nusantara kita ni, kita pakat buat kerja. Syarah ni insya-Allah akan syarah dengan cara syarahan yang wafiah lah. Syarahan yang pesing halaka detail sikit. Bukan baca terjemah itu tu qalilul faedah. Sikit daripada faedah yang kita akan hasil. Ada faedah tapi sikit. Awak usaha nak banyakkan faedah. Tapi bukan panjang sampai ke keluar bang tu. Daripada mau tak sampai ke jemu. Jadi jemu, tak sah lagu tu. Tak mau. Tak mau juga pendek sampai ke tak faham. Nak uslub wasat di tengah-tengah. Supaya kata kita tadi itu boleh pergi dengan cara bagus. Cuma belum daripada kita nak baca, kalau nak baca awal ni tak ada masalah dah. Babu ma dzakara ahlul ilm mu'attilah alladhina yuriduna ay yubaddilu kalam Allah azza wa jal. Boleh syarah lalu dah. Cuma biiznillahi ta'ala kita nak sedikit lagi daripada sejarah. So umpama kita baca Imam Ahmad, kita royak sejarah, dan kita akan royak sebab Imam Bukhari nak tulisnya ini kitab, dan mihnah Imam Bukhari. Mihnah ni mana percobaan yang berjumpa oleh Imam Bukhari sampai kaya kena tuliskan kitab ini mari, macam mana kita akan boleh tahu. InsyaAllah ta'ala kita akan boleh tahu dalam majlis kita ini biiznillah ta'ala. Kitab nama Khalqu Af'alil Ibad warraddu 'alal Jahmiyati wa ashabit ta'til. Nak tolaknya fahaman Jahmiyah dan puak-puak yang nak buat erti daripada Nabi. Mereka yang nak buat pandai-pandai buat erti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah iman. Cuma dalam kitab ni kita akan belajar benda yang terkadang kita sendiri pun tak bisa dengar. Mari dengan sanad. Kalau dia mau kata kitab kita ni, akidah kita ni kitab bersanad. Ni kitab sanad dah. Mana ada fulan ibnu fulan siapa kau orang tu kata. Fulan siapa kau orang tu. Berarti kita akan terjemah sore dengan cara ringkas biiznillah taala. Awak kena kata ning pio, ning siapa? Biarkah kita masuk kubur jumpa dengan Nabi, jumpa dengan Imam Bukhari, jumpa Imam Syafi'i ni rasa sedap sikit. Nah, mana kata kita ada behar dalam arti kata kita ni nak bawa benda-benda ni sedaplah sikit. Mai biasanya kata tak tahu mai di mana ni. Ya berat tak? Baik. Jadi umat Islam kita ni
Tak lain tak bukan, dia lalu beberapa bahagian daripada fitnah-fitnah yang berlaku di dalam Islam. Islam kita, cuba kita tengok. Umar mati kena bunuh. Uthman mati kena bunuh. Ali mati kena bunuh. Dalam Baghdad tumpah darah banyak mana. Dalam mana lagi? Daulah tu Murabitin, Daulah Muwahhidin, Daulah Ibnu Tumarat. Banyak orang Islam kita tu kena mati bi ayyi dhanbin qutilat. Dengan sebab gapo ia dikena bunuh, kena mati dengan tidak ada salah gapo-gapo. Sebab gapo? Ya umat Islam yang mari lagu tu. Ibtilaat, cobaan-cobaan, berbagai-bagai cobaan. Cuma kitab ni nak kemukakan kepada kita kata sabarnya para ulama kita di atas kebenaran ini, sampaikan kebenaran tu siapa kita. Bukan mudah. Kita ni kalaulah ulama kita tak nakal mari, tak sebar mari, tak mengajar, taknya milik, taknya tulis, taknya sebar, kita nak boleh ngaji tak pada malam ni? Malam al-Arbi'a, malam Rabu malam ni tak? Bersama dengan 14 bulan 3 2023. Bersama dengan 22 Sya'ban tahun 1444. Kalaulah mereka itu tidaknya ada pendirian yang teguh dan sabat di atas benar-benar, nascaya kitab tadi ini, kitab ni tak sapa kita. Dinamakan kitabun mafqud, kitab yang hilang. Kitab yang hilang. Aninglah kita boleh mengaji pula kitab ulama salaf. Tahu lagi kata kita ni orang mazhab salaf sungguh. Sebab kita mengaji kitab salaf. Bukannya salah lah. Salaf apa panggil? Salaf apa? Kerana kita mengaji kitab ulama salaf. Sabarnya mereka itu dan tetapnya mereka itu dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala di atas kebenaran. Setengah mereka mati wafat. Setengah mereka selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minkum yamut wa minkum la yamut. Setengah mati, setengah tak mati. Nak bawa benar-benar ni siapa akan mati? Bukan mudah. Nampak tu tak? Itu dia. Baik. Kalau gitu, di antara perkara yang jadi fitnah yang besar yang berlaku pada ini ummah, iaitu timbulnya kumpulan dinamakan kumpulan An-Nufah. Nufah ni makna kata puak suka menafi. Puak suka menafi ataupun mu'attilah. Jangan baca mu'attil apa mu'attalah, tak kena. Mu'attilah mereka yang reti daripada Nabi tentang masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini menolakkan sifat kebenaran daripada Tuhan. Siapa mereka itu? Satu kumpulan yang besar daripada kerajaan Abbasiyah dinamakan Mu'tazilah. Sehingga mereka ini mencarikan ijma' para ulama salafus salih dulu dengan membawakan penyelewengan dan membawakan rangkaan di dalam agama yang besar. Mu'tazilah ni ambil daripada kumpulan Jahmiyah. Yang kita mengaji dalam kitab Imam Ahmad itu, mereka memaksakan mereka-mereka yang tak sependapat dengan mereka, kata Al-Quran ini bukan kalam, bukannya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya perkataan Tuhan dengan cara hakikah, bukannya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalam Al-Quran, maksud hak Tuhan waktu ni, kata bukan. Maka bangunnya apabila ada itu fitnah tadi itu fitnah yang menjatuhkan seorang itu daripada ad-din, daripada agama. Bukan fitnah yang sekadar mengkurangkan dia tu iman, tapi mencabutkan iman dia, tubik daripada daerah, daripada kawasan orang yang
beriman. Maka bangunlah tokoh-tokoh ulama Islam, mereka-mereka yang membawanya lampu-lampu di dalam agama ini, bangun, tulisnya buku-buku dan gunanya lidah-lidah mereka untuk nak menyatakan kepada manusia, kata jalan yang mereka itu bawa adalah jalan yang mukhalafah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan at-tabi'in dan atba'it at-tabi'in. Di antara mereka yang bangun pada itu masa, iaitu kitab yang telah kita belajar dulu, iaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ni imam ahli sunnati wal jamaah, sehingga dia ni manusia pakat terima dia belakang. Di dalam Daulah Abbasiyah, orang pakat terima dia belakang. Tak ada pihak mentolakkan dia. Malaikat mereka yang kuasa pegang jawatan negara daripada alim ulama Mu'tazilah, ulama Jahmiyah yang tolakkan Imam Ahmad. Adapun rakyat, penduduk semua daripada orang yang ada dalam Daulah Abbasiyah, yujilluhu, mengagungkan dia, memuliakan dia, dan berikan makanah, pangkat kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Kenapa? Kerana Imam Ahmad ni Allah Ta'ala menghidupkan dia bila dengan ilmu pengetahuan, wal amal, dengan amalan. Semaya 300 rakaat sehari. Lepas daripada kena pukul, semaya 100 rakaat sehari. Kena pukul 100 rakaat sehari. Kita ni terkadang sunat rawatib kita tak jaga. Nampak? Dia beratus rakaat, 300 rakaat, 400 rakaat. Atas dia gagah. Terkadang sampai 400, sampai ke 500. Atas riwayat-riwayat yang dia itu gagah dan sebagainya. Nampak tu tak? Dan dia itu sabar. Sabar di atas cobaan. Orang zuhud, orang warak. Sehingga jadikan dia itu imam matbu'. Orang hak ikut. Orang ikut dia. Dan ilmu yang marfu', ilmu yang terangkat. Dan qudwah bagi mereka yang datang lepas daripada tu. Apabila gitu, jadilah pendapat-pendapat dia, perkataan-perkataan dia, jadi termasuk duduk di dalam dada-dada orang. Kemudian datanglah lepas daripada dia, tokoh-tokoh alim ulama kita, seumpama Imam Al-Bukhari. Perhubungan di antara Imam Ahmad dengan Imam Al-Bukhari, nanti kita tengok. Ni kita mengaji kitab ni salah sambung. Sore ke sore. Kita ambil hak tua dulu. Nampak tu tak? Mereka kata, kenapa tak baca akidah Imam Syafi'i? Ni akidah Imam Syafi'i dah. Hak ni Syafi'i sungguh dah. Bukan hak lain dah. Nampak tu tak? Imam Ahmad tu Syafi'i dah lah. Biar lagi yang anak murid Imam Syafi'i ambil mana? Nampak tu tak? Cuma zaman Imam Syafi'i dia kecek tak banyak. Dia tak ada tulis buku. Dia tak ada tulis kitab tentang masalah bab pegangan. Awak apa? Kerana zaman dia tu tak ada tarikan. Tak ada tarikan, tak ada sebab dia nak tulis. Adapun masa Imam Ahmad, dia ada sebab. Sebab tu dia tulis. Tetapi zaman Imam Syafi'i sebab nak tulis tentang masalah nak fahmid din, faham kitab, sakut paut dengan agama, nak faham Quran, faham hadis lagu, dia tulis kitab Risalah. InsyaAllah kita akan ngaji kitab Risalah pada masa yang sesuai. Bi'idhnillahi ta'ala. Mereka itu, ittifaq, lagu mana? Nanti dulu, belum pada nak turun. Zaman Al-Imam Al-Bukhari ini, lepas daripada Imam Ahmad tolaknya pahaman kata Al-Quran itu kejadian Tuhan. Makhluk. Tolak tu baik. Datanya tokoh-tokoh Al-Mu'attilah Wal-Jahmiyah Wal-Mu'tazilah dan sebagainya, datang mereka itu bawanya perkara yang baru pula mari. Kita tahu dah kata perangai mereka ini, dia tak jawab soalan. Dan dia suka buat kacau. Waknya kacauan. Orang yang buat kacau, kumpulan daripada puak-puak suka buat rengkaan. Bukan orang nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kena faham di sini. Supaya kata kita tak terlari daripada mana? Tak terlari daripada kacing kita hak asal. Dia buat satu masalah ke apa? Lafzi bil Qur'ani makhluk. Belafaz aku dengan Quran itu makhluk. Tu dia kata gitu. Maka zaman Imam Bukhari itu perkataan
Sebab itulah Imam Bukhari kena halau tubik daripada Naisabur dan dihalau tubik daripada kalangan orang Islam. Tak kuasa orang Islam itu nak masuk ngaji dengan Bukhari. Imam Bukhari ni orang warak tak? Orang ahli ilmu tak? Cukup sifat alim ulama, sifat warasatul anbiya di diri Imam Al-Bukhari. Tetapi kenapa manusia yang ada pada itu zaman tak boleh nak mengaji, belajar dengan Imam Al-Bukhari? Kerana fitnah tadi itu telah berlaku dengan Imam Bukhari dengan sebab-sebab mereka yang ada zaman itu buat angkara terhadap Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari pakai dua ria sebagai kita mengajar dah saat ni Rasul Yusuf. Kata nak pakai ria as-sabr wa taqwa. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa dia sabar, siapa dia ada takwa, Tuhan tak mensia-siakan usaha dia tadi itu orang yang buat kebaikan. Dengan sebab itu Bukhari ni tak ada pia boleh nak memadamkan cahaya dia. Cahaya dia tak ada manusia yang nak memadamkan apa nama cahaya Imam Al-Bukhari hak Tuhan beri kepada dia. Bagaimana dia nak sampaikan pada itu makam? Adalah kitab ni nak menyata. Nak wipahai kata kita apabila kena cuba sikit sebanyak dalam media dakwah ni, cuba kita mai ukur dengan email-email kita tengok. Lekat kedak dengan anak jari mereka. Tu maknanya. Mereka itu ittifaq di atas bahawasanya kali Allah tadi itu memanglah sifat Tuhan bukan makhluk. Orang Islam pergi lagu tu. Dan perbuatan hamba ni adalah makhluk. Sebab kita ni makhluk, maka perbuatan kita adalah makhluk. Akan tetapi jumlah lafzul abdi bil Quran makhluk. Belafaz kita, belafaz oleh hamba dengan Quran itu makhluk. Orang panggil perkataan lagu ni panggil perkataan mujmalah. Perkataan yang tak nyata, tak cerak, tak jelas. Pastilah orang yang bercakap tadi itu ataupun orang yang dengarkan ini bercakap ia kena datangkan dengan huraian, datangkan dengan penjelasan, datangkan dengan alasan supaya nak menyatakan apakah maksud yang sebenar daripada lafzi bil Qur'ani makhluk. Apa kena duk bergaduh sebagai gitu lalu? Ini masalah dunia. Masalah dunia yang menguruskan dengan ad-din. Dunia ni dia boleh sedap duduk, boleh luah, boleh lapang, boleh apa sebab agama duk kontrolkan dia. Masalah iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan masalah main-main. Kita semaya sepakai hitam ada air, tapi pegangan kita tak kena dengan Nabi, pedah ke apa? Pedah ke apa? Dengan sebab itu kita nak tahu tak kita kena tak kena, ambil tengok kitab-kitab ulama salah kita umpama Bukhari ni mai baca tengok. Among bukan baca sajalah kitab ni, kita mengajilah daripada alim ulama kita. Nampak tu tak? Sanad pun siapa pada Imam Bukhari lah kitab ni. Supa dengan Imam Ahmad tu. Supa belaka. Nak kita faham kata cara kita mengaji tu, cara kena gigit tu. Biarlah walaupun tengah malam sikit malam ni, malam permulaan. InsyaAllah kita nak pergi sikit lagi. Bi'idnillahi ta'ala. Apabila gitu, orang suruh tanya Bukhari. Bukhari, mu'iktiqat lagu mana? Daripada itu perkataan. Setengah tuduh Bukhari, kata Bukhari ni adalah orang akidah tak betul dengan Nabi. Setengah kata Bukhari ni adalah orang tak molek. Bukhari ni gitu, Bukhari ni gini. Kenapa? Kerana dia tadi itu sebagai orang yang tinggi, orang yang atas, pasti kena ada zatil al-hasud, orang berdeki. Hasad. Apabila berdeki pada Al-Bukhari, nak lagu mana nak jatuh daripada pangkat dia? Pasti kena mendatangkan tuduhan-tuduhan. Daripada tuduhan yang plesu, bukan tuduhan yang benar. Ya Allah. Semua mereka yang nak memadamkan cahaya kebenaran kena datangkan dengan plesu benda. Haula kama yaqulun kama yaqulullahu tabaraka wa taala. Mereka umpama Allah Taala kata yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Saya kata wa ya'ballahu illa ay yutimma nurahu walau karihal kafir.
Mereka itu kehendak nak memadamkan cahaya Allah dengan perkataan. Perkataan ni nak memadamkan cahaya Allah, memadamkan tauhid, memadamkan sunnah, memadamkan al-haq, memadamkan al-Quran, memadamkan jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai tuduhan. Mereka ini kaum muda, mereka ini tu, mereka ini gini, mereka tak mau tu ulama, mereka panas diri, mereka gitu, mereka gini. Ikhda' li awamin nas. Takhwif, menakuti bagi orang awam. Orang awam banyak daripada orang yang bersaqafah, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Orang awam banyak. Dengan sebab itu, kenapa kita dengar tu orang mengajar mengarut, mengajar tak tahu mari dana, mengajar kata Nabi kan aku kiri pun tak apa. Gana orang boleh terima? Kerana awam tu beramai. Awam ijma' ulama sebagaimana kita raya al-juhal, orang jahil. Kalau gitu kita ni tak sedap ke daripada jahil-jahil demo dah. Nak belajar. Innamal su'alul ai shifa'uhu Allah Taala itu ulama katakan shifa'ul ai as-su'al. Penawar bagi jahil tanya di situ mana kena mengaji. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau kita tak tahu, fas'al, tanya. Lalu gitu, maka bangunlah oleh Imam Al-Bukhari. Lepas daripada dia kena duk kata ke orang, duk kena tuduh ke orang, dia kena bangun. Ni sifat alim ulama kita. Jangan we orang duk jijak sampai kita tak bangun. Sebab kalaulah kita lock ataupun kita lepas ataupun kita reda, we orang duk jijak, awamun nas kira kata hak demo jijak tu betul, hak kena jijak tu salah. Sedangkan hak kena jijak tu betul, hak jijak tu salah. Di sinilah pendirian kena datang. Di sinilah semangat tu kena datang. Di sinilah kebenaran ataupun keberanian kena datang. Kalau tidak, jatuh seorang ulama bawa benar-benar, artinya jatuh kebenaran. Ingat, kita ni sebagai orang bawa benar-benar. Misal kata Tuhan pilih kata kita orang bawa benar-benar. Kalau jatuh kita, jatuhlah kebenaran hak sekali dengan kita duk bawa aja. Dengan sebab itu, jangan we jatuhnya kebenaran, jangan we jatuhnya diri orang nak bawa kebenaran. Dengan sebab itu, amat duk ayat sama-sama dah nak malam ni, nak ayat kata orang nak bawa kebenaran, kena adanya ilmu pengetahuan yang melengkapi. Cukup. Kalau tidak, nescaya jatuh kebenaran. Runtuh kebenaran sebab kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mau lagu ni. Bangun oleh imamul ilm. Mana kata puak-puak ada imam. Jadi qudwah serta dia ada ilmu pengetahuan. Dia imamul ilm di sini, Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Tuliskan akan ini kitab nak menyata kata apa hak aku pegang ni gini, bukan sebagaimana mu kata. Apa aku beriman ni macam ni? Macam ada dalam kitab aku nak tulis ni. Aku nak mengajar ni, aku nak rakyat ni. Bukan sebagaimana kamu itu dakwa-dakwa dan kata. Tak. Nama kitab agama? Nama kitab Khalqu Af'alil Ibad. Imam Bukhari bubuh di dalam ning-ning. Ingat. Usul, mana asas yang besar fi sunnatin nabawiyah. Pada masalah nak faham sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei orang nak faham sunnah, hei orang ahli sunnati wal jamaah, ni usul hak Imam Bukhari nak letak. Ambil mana? Ambil pada tokoh-tokoh ulama, guru-guru dia. Guru Imam Bukhari ni semua tadi itu apabila kita kira mari dengan cara kasar-kasar, semua tadi itu siqah belakang. Dipercayai belaka. Orang ada amanah,
Orang ada kepakaran, ada kebolehan, ada keberanian, ada kebenaran, suka amal ibadah. Cukup. Itu guru bagi Imam Al-Bukhari. Dan kitab ni nak menolakkan mereka-mereka yang bawa rangkaan di dalam bab pegangan. Kita kena ingat, bab pegangnya pun ada rangkaan. Bab amalan ibadat pun ada rangkaan. Dua-dua ni ada belaka. Imam Bukhari letakkan kitab ni sebagai usulan azimatan fi sunnah wal jawab ala al mubtadi'ah. Nak jawab, mana nak beri keterangan di atas mereka yang duduk di jalan-jalanan yang mukhalafah dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Cuma mana ayat sekarang, gapo-gapo kita nak semelih, jangan kita tunjuk pisah. Faham tak? Faham tak? Kalau faham sini, boleh jadi pendakwah ahli sunnati wal jamaah. Kalau tak faham, tak faham. Cara kita nak terjemuh tadi itu, biarkan kita jadi makul. Nabi kita ajar. Sungguh tak kita nak sembelih lembu? Sungguh tak kita nak sembelih kambing? Sungguh tak kita nak sembelih ayam? Kenapa Nabi lari tak sewi tengok pisah? Kenapa dia lari tak sewi tengok pisah? Wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Ulama syarah tu baik mari. Ni kita nak kecek orang hak ngaku kata dia ni adalah orang yang mengaji. Orang yang nak mengetahui. Ada setengah orang bukan ulama, tapi tak saya pakai alim ulama. Ini yang panggil puak hak tak erti. Heran tu? Dia kata, hormat apa pada alim ulama? Ulama ni bukan Nabi. Kamu kenal Nabi Muhammad daripada dia? Aku nak tanya bahasa tu, kamu mung kenal Nabi tu ambil daripada dia? Ambil pada guru aku. Pas guru mung tu panggil apa? Apa? Ini yang panggil belik tekak sendiri ni. Faham tu? Cara mikir tu ada tu. Cara mikir mutanatti'. Mutanatti'un. Hak Nabi kata halakal mutanatti'un. Binasanya puak yang jadi melampau. Haulal ghulah yang kelajak. Nampak tu tak? Ghulah orang panggil kelajak. Melampau puak ni. Tak salah maksud kat dia. Mereka ini baik kita pergi muka pada dengar dia. Bagi buat kebun, dia dengar dia. Punuh cara mikir, punuhnya fitrah. Fitrah punuh. Kerja dia, nanti kita kecek bak dia. Kalau kecek bak ni sedia tak habis. Nampak tak tu? Ini bukan. Kalau gitu, cara apabila sebut kata, kita nak tahu kalau bahasa Sia. Ngah kita guna, hai, kam ciceng. Hai ความกระจ่างอธิบายkan kita kecek hakikat tu lah ya. Tapi dengan sebab kita ngaji pada hadis Nabi wa idza zabahtum fa ahsinu zibhah. Terkadang nak sembelih lembu duk tunjuknya pisah pada lembu lagu nak jadi. Lari terkadang tuai tu lah kena sembelihnya. Nampak tu? Ada tak dalam masyarakat? Tunjuk pisah lembu liar. Ngagah terkena khubah pula azakumullah jadi lagu mana main ni panggil kata cara tak ada. Cara ni piyah aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar. Sebab itulah Nabi Muhammad Tuhan laqabkan dia gana wa innaka la'ala khuluqin qalil ka azim. Tu sifat Nabi Muhammad alaihi wasallam tu kan ayat Quran kan tu? Ya Quran. Habis itu. Kalau gitu, nak jawab. Jawab mana kena? Nak apa bahasa kita? Beri huraian. Beri huraian. Askar ni bila waktu baik? Bila ada perang dah. Dalam agama kita ni, perang ni bab yang ke berapa? Maqamul jihad dengan maqamul dakwah mana dulu?
Tu dia. Maqam dakwah dulu. Kita nak jadi tentera semata. Nanti nak maqam jihad semata. Apa gua nak jadi? Hancur. Mananya maqam dakwah? Maqam dakwah hurai. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun dan sebagainya. Itu maqam dakwah. Pak kita dah cakap nanti. Biar mari. Siapa dia nak cakap aku boleh. 7 tahun baru tak kecek kamu. Saja. Ilmu kita banyak tapi cara kita tak ada. Lagu mana? Saja. Kalau pergi ke kedai jalan tu, kedai Tokpek, kedai Cina dengan kedai Melayu. Kedai Melayu ni jual barang tangan satu. Mana tangan hak mula-mula. Kedai Cina ni tangan 2. Tapi kenapa orang banyak masuk kedai dia? Kerana layannya dia lebih pada hak ni. Allah Ta'ala kata, وَلَا يَجَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Tuhan tak akak orang kafir di atas orang beriman. Kenapa laku orang ni? Hak tu masalah syara'iyah, kauniyah bukan. Siapa dia ambil dengan asbab, jaya lah orang tu. Nampak tak tu? Terkadang kita tengok orang bawa kebatilan Allah. Cara dia molek. Dengan pakai dengan huraya, dengan guna akal fikir, dengan alasan, dengan batil cerak-cerak. Tapi anas manusia nak kepada cara. Kita ni gak hanya kata jadikan lembu aku. Pisah-pisah aku. Mungkin lagu tu bersuruh. Yang ada berhenti. Tafadhal. Tak ada masalah. Tengok kata hak mana nak mati. Ya lagu tu. Cara tu penting. Cara ni biar wari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari. Tengok dalam sejarah tu. Nampak tak tu? Orang mai kata, "Hai, nak masuk syurga bukan dengan akhlak. Masuk syurga dengan iman. Masuk syurga dengan tauhid." Soal. Orang ada tauhid, ada iman, tak ada akhlak, boleh masuk syurga tak? Dalil? Sahabiyah wahai picak. Sahabiyah yang semaya malam puasa sehari. Semaya malam puasa sehari, thamarat, buahan daripada iman yang qawi. Tauhid yang khalis, yang bersih. Kalau kita tak buat, sungguh tak? Apa nama? Wa bil laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Iman itu. Tetapi kana yu'zi jarahu bi kalamiha. Kanat yu'zi. Mana kata kanat tu'zi jarahu bi kalamiha. Akan tetapi dia tadi itu menyakiti saudara dia, orang salah kata jiran dia dengan perkataan dia. Dengan perkataan dia. Nabi kata hiya finnar. Nabi kata ana? Kenapa? Sebab Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata ana? Wallazina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ayat ni mutanatti'un ni kurang. Biasa kata luka dia. Tapi ini ayat tu hai kamu. Wa qulu lin-nasi husna. Mutanatti'un kurang agak tu. Kecik molek dengan manusia kurang. Buat apa? Kerana dia qasi. Seolah kata Allah. Nampak tak tak? Kena kuat iman kita, tauhid kita kena kuat. Memang tauhid iman kena kuat. Tapi cara itu pun penting. Kalau tidak ada cara, aku nak jadi hancur. Nampak tu tak? Tu cara dia. Habis kita kembali klik sini. Klik mai semula. Bak tu kita kecek mai lama dah. Cuma ni kita nak lalu ni Imam Bukhari bangun. Bawa datangkan usul. Cara nak fahamnya agama. Gini. Dalam kitab ni kita akan ngaji. InsyaAllah ta'ala. Dan cara nak jawab, balik kata hamba bukan balas tu. Dia kena jawab. Mana dalil kata kena jawab dalam Islam kita? Mana dalil? Bagi ayat Quran, tak sawari hadis Nabi lagi. Bagi ayat Quran. Kena jawab. Kata jawab tak boleh. Dia tak senang jawab, tak apa, senyap, tak apa. Hak tu manhaj dia.
Sungguh tepat-tepat kita kena senyap. Sebab apa? Sebab orang hak tanya tadi itu orang tak erti. Wa idza khatabahumul jahilun qalu san. Qalu juga. Jawab juga tapi jawab dengan baik. Bukan wa idza khatabahumul jahilun fayaskutun. Senyap. Tak ada kata gitu. Betul tak? Fataskut ke masalan. Tak ada kata gitu. Tapi qalu mana kalam? Soal. Mana ayat Quran kata tiap-tiap perkara yang ada masalah ataupun ditanya wajib kena jawab. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Qul. Sah? Apabila dia tanyakan tentang anak bulan, kata olehmu jawab. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Faqul. Orang tanya mu tentang masalah bukit. Tak gaya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Tentang qul. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul. Ar-ruh min amri rabbi. Qul jawab. Jawablah tu. Tamam? Sebab itulah semua imam salaf suruh jawab. Tapi jawab bil ilm. Dengan ilmu, bukan gila kata, tak salah tu. Gila kata tak jadi. Hanying salok kita dak bunga dia. Tak ada beda. Wali apa tu? Ada. Hati bukan tu. Hati bukan. Faham tak? Hati bukan. Baik. Maka kita pun syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang memudahkan oleh Allah Taala. Dengan ining cara ni kita nak boleh kita ngaji dan boleh kita naknya memahami daripada kalam tokoh-tokoh ulama kita. We tahu kata kita pakai ulama ramai. Ulama dalam ni ada beribu orang. Bukan seorang. Memang tak pakai ulama, tak baca kitab ulama. Pada tu ya, orang awam tak pakai ulama. Tapi pakai ulama mana? Ulama salah. Ulama salah ni biar ulama sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Tak sama dengan ulama belakang ni. Walaupun belakang ni kita pakai. Kalau tak pakai belakang ni kita tak kenal Imam Bukhari. Betul tak? Cuma cara kita tadi itu apabila kita nak sandar klik ke mana? Klik pada bakar kita asal. Sungguh tak? Bakar kita nak bakar ni bukan bakar pok kita seorang tu asal tu lagi. Sana tu. Gitu cara. Tamam? Baik. Jadi sebab-sebabnya kita nak baca kitab ni insya-Allah lah ulama kita nak buat khulasah pada kita. Pertama, pangkat Imam Al-Bukhari ni kita akan ngaji. Pangkat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan ketinggian dia di sisi ahli ilmu. Orang yang aku Imam Bukhari ni pure. Kita mengaji akidah itu kitab iman daripada Imam Bukhari ni kenapa? Ini ada sebab dia. Dan kepentingan cakapan-cakapan dan kitab-kitab di sisi ulama. Kepentingan cakapan Imam Bukhari dan kitab Imam Al-Bukhari di sisi alim ulama kita. Ada kepentingan. Kita akan mengaji insya-Allah. Dan kepentingan kitab Khalqu Af'alil Ibad khusus. Sebab Imam Bukhari ni tulis kitab, bukan sebuah. Imam Bukhari tulis kitab banyak. Kalau kita bawa data di sini ni, iaitu sampai kepada 20 kitab dengan cara kasar-kasar je kita bilang. 20 kitab dengan cara kasar-kasar. Kitab hak kita bilang dengan cara kasar-kasar 20 kitab semua. Satu kitab bukan sejilid, terkadang 10, terkadang 5, terkadang 7, terkadang lebih pada tu. Nampak tak? Kemudian masalah dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad ini sakut paut dengan yang pertama ayat Quran dalam ni. Hadis Nabi, pendapat-pendapat alim ulama yang bersanad. Orang hak nak pada sanad ngaji kitab ni. Ngaji kitab ni. Jangan bangga kita. Ambo ada sanad siapa atuk tu, siapa datuk ni, siapa orang tu, siapa orang ni. Okey, kita sanad ada dah ni apa tak? Kita tak memahami dia, tak beri kepentingan kepada dia dan sebagainya. Kita kena faham masalah. Kenapa? Kena faham masalah ni. Baik. Kemudian kitab ni insya-Allah taala
ditahqiqkan dengan cara bagus. Kita nak baca ni ditahqiqkan dengan cara bagus. Dan kita akan seolah kata kita akan masukkan tahqiqat dia tadi itu, mengkebukakan kepada umat Islam di Nusantara dengan cara umum dan di Fatani dengan cara khusus. Biiznillah ta'ala. Kalau gitu, malam ni kita buka mukaddimah sekadatulah dulu. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pada hisah yang lagi akan datang. Kitab ni gapo dia kata? Cara Imam Bukhari ini faham masalah beriman ni macam mana, dan dia bawa data pendapat-pendapat ulama belum daripada dia hak ada kepakaran di dalam masalah iman dan tauhid ni macam mana. Takut orang dakwa kata nak ambil lagu mana, pegangnya daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari kepakaran masalah hadis, bukan masalah akidah. Jawabnya setahun lalu Imam Bukhari nakalkan dalam kitab dia ni daripada ulama yang berkepakaran dalam masalah bab akidah daripada guru dia. Ada yang boleh terima, tak boleh terima. Ada ke anak murid tak pandai mengajar, nakal tu nakalnya ilmu tok guru hak fasih hak pandai mengajar? Ada. Dia tak ada punah di ilmu tu. Cacat di orang nakal, ya tak. Bahkan Imam Bukhari ni bukanlah orang yang tak ada kepakaran dalam masalah akidah. Sebab kalau dia tak ada kepakaran, soal mudah-mudah boleh tulis tak kitab sakut pak dengan masalah iman? Kalau orang tak ada kebolehan, boleh tulis tak? Saya jawab ni, kata boleh. Nak tahu kata dia nak syarah lagu mana? Nampak tak? Dia kena ada kepandaian, kena ada kebolehan, kena adanya sifatnya pengpehar dia tu sampai kaya boleh tulis kitab. Padahal Sahih Bukhari tu ada kitab tauhid, kitabil iman. Bukannya dalam Sahih Bukhari tak ada sakut bab-bab pegangan. Ni bab pegangan khusus. Di sini kita nak faham dengan cara jelas supaya kata kita ni orang Islam tak terlari daripada akidah kita hak asal. Tak ada dia nak berani kata Imam Bukhari ni akidah salah ni. Imam Ahmad hari tu tak ada dia kata. Tak ada dia kata Imam Ahmad salah pegangnya. Tak ada dia berani. Malaikat kitab gitu kitab ini kita ke muka huraya gini-gini sudah dengan alasan. Umat taning terutamanya kita guna akal fikiran. Jangan dengarnya sekadar buah guru kita. Guru kita terkadang eloklah dia tahulah ilmu, tapi bukan dia merangkungi semua ilmu. Terkadang dia mengajar kepada anak murid ni, jangan dengar. Jangan dengar alasan. Katuk telinga. Ila mata. Hingga bila kita nak katuk telinga kita? Ni kita kena mikir. Orang cidik, amanah nasihat sini, orang dengar, orang akan dengar orang yang beralasan. Dengar orang semata-mata ke dengar orang yang beralasan? Dengar orang yang ada alasan. Orang cidik. Orang tak cidik, dengar semata-mata dengar. Ikut royak. Ini orang panggil kata orang tak cidik. Kita nak duk gitu sama. Duk. Tapi kita nasihat kata kalau duk gitu sama, kita akan jadi rugi dan binasa. Hingga Nabi Muhammad SAW mengajar para sahabat dia, jadi orang reti. Kalau tak reti, jadi orang dengar. Jangan jadi orang tak reti pun tak, orang dengar pun tak. Rusak kita. Rusak iman kita, rusak Islam kita, ihsan kita dan sebagainya. Rusak. Kalau gitu insya-Allah kita akan terjemah Imam Bukhari dan hidup dia bagaimanakah dia, pihak Imam Bukhari ni siapa kita nak kenal dengan cara sungguh. Supaya kita kenal Imam Ahmad tu. Padahal kita nak ahli sunnah sangat. Nak tauhid salah sangat. Ni kita salah dah. Mati bila Bukhari ni? 256. Imam Ahmad 241. Ni 256 turun sikit. Tu. 1000 tahun ke ni kitab ni?
Kita tua kan? Turas. Nak tahu kata tua tak tua tengok umur lah. Alah. Kita ada ayat tu. Gano itu nampak tua ada nama tu. Ada ya umur banyak. Tua. Nampak dah tu? Jadi kita ni nak ayat tu kaum tua ke kaum muda tengoknya mati bila. Tua tu dia. Tu umur dia tu. Oh ni kita tua. Ni awak apa? Kerana umur dia ni 1000 tahun. 1000 tahun lebih. 1200 tahun. Kira? Lepas tu kita keadaan kita ni macam mana? Baca kitab tua sungguh. Tu tak? Ni pembukaan malam ni sekadar itulah. Mudah-mudahan perkara tadi itu boleh kita faham dengan cara molek. InsyaAllah kita akan mengaji dengan cara pendetailan lah. Cuma kita nak ngaji Imam Bukhari tu pia dulu. Makanah dia setara mana, gapo. Kita pergi cari kitab lah dulu deh. Pergi cari kitab. Tak ada kitab, tanda dulu. Tapi kita besar hatilah. Ngaji ni depan kita ni, we ada kitab. Apa tu tak? Baik. InsyaAllah kitab tu kita akan cak lah. Salah hatta kita akan cetak. Dan bagi mereka yang nak tu, hatta risalah mari bela-bela. Kita nak jadi satu kitab. Satu cetak ke. Tak jadi banyak cetak ke. Hak ni lama hilang, hak ni lama ada, hak ni lama. Jadi rakam tak betul, payah. Jadi so lalu lah. Mudah. Ada agak-agak nak pakai hak ada dapat tangan ni. InsyaAllah lah kita buatlah lah mana. Bi'idnillahi ta'ala. Nampak tu tak? Malam ni sekadar ni sahaja dulu. Ni tengah malam dah. Pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita sekalian. Dan mintalah Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Supaya kata kita ni boleh mengaji kitab ni dengan cara sempurna. As'allah Subhanahu Wa Ta'ala بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.